Okey, Assalamualaikum dan salam bahagia buat yang bahagia, yang tak bahagia tak nak salam. Tak ada gurau-gurau. Okey, selamat datang ke sesi live Cerita.my. Saya Anjuran Mainit Berhad. Seperti biasa, saya Izian, host anda untuk hari ini. Jadi apa khabar semua? Semoga hari Isnin anda berjalan dengan lancar. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang setia bersama kami pada setiap hari Isnin pukul 1 petang. Saya tahu Mainik ni ada penonton mingguan yang setia bersama kami kan? Jadi kalau anda yang menonton tu rajin-rajinlah komen kalau tuan-puan ada pendapat ke, bukan apa. Ni adalah untuk penambahbaikan kami. Okey, untuk hari ini bersama saya macam biasa kita ada Cikgu Yasir iaitu Ketua Jurulatih kepada Mainik Berhad. Beliaulah yang akan meneruskan sesi temu bual nanti. Juga bersama kita hari ini kita ada tetamu yang ayu, manis iaitu Cik Amira Balkis. Beliau merupakan pemilik nama domain sosumi.my. Alright, sekarang saya nak ceritakan sikit tentang tetamu kita. Okey. Syarikat beliau merupakan syarikat ZNZ Niaga Sendirian Berhad yang telah ditubuhkan oleh Puan Hajah Zarinah Mat Zain atau lebih mesra dipanggil dengan nama Umi. Beliau merupakan pengarah syarikat. Beliau mempraktikkan resepi sos yang diberi oleh pihak Mardi dan telah diolah oleh neneknya sehingga menjadi standard resepi sos pencicah Umi sampailah hari ini. Setelah menerima bimbingan daripada Mainik Berhad untuk membina premis digital, perniagaan sos cili Umi iaitu sosumi.my, kredibiliti syarikat ZNZ Niaga telah meningkat dan pelanggan lebih mudah mencari informasi yang terkini mengenai syarikat beliau. Sehingga banyak institut pengajian yang berminat untuk membuat kaji selidik tentang syarikat ini. Hebat betul kan pandangan ada website ni? Jadi anda semua mesti nak tahu macam mana Cik Balkis mempraktikkan penggunaan website ni kan? Alright, tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Cikgu Yasir dan Cik Balkis untuk meneruskan sesi ini. Dipersilakan. Terima kasih banyak Izian selaku host tetap setiap minggu bersama dengan saya slot hari ini pukul 1 hingga pukul 2 setiap hari Isnin. So bagi anda yang mana yang tengok live ni, tolong share sekejap. Tekan button kat bawah video tu, ada button yang macam anak panah lengkok-lengkok tu kan. Tekan yang tu dan tolong share. Ramai-ramai share, tolong share. Semoga apa yang anda buat ni mendapat manfaat kepada ramai lagi orang. Anda pun dapat pahala insya-Allah. Kebaikan yang anda bagi tu, yang saya bagi, yang Cik Balkis sharing ni dapat sama-sama kita tahu dan kita boleh belajar sesuatu dari situ. Kalau anda sedang memandu pun okeylah, cuma jangan tengoklah kami ni, dengar sudahlah suara. Okey. Pertama sekali saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada anda sekali lagi. Kemudian nombor 2, untuk anda yang baru jumpa live ni kali pertama, saya Cikgu Yasir daripada Mainik Berhad. Mainik ni ialah satu agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Tugas kami adalah untuk mengeluarkan, menguruskan dan menjaga keselamatan domain.my. Domain tu apa? Domain tu ialah alamat website. Dan tahukah anda, domain ni sangat penting untuk kita brandingkan produk kita secara online, secara digital. Tidak ada branding, Google tak kenal kita, pendek cerita macam tu lah. Ya, kalau nak tahu lebih lanjut lagi, mungkin kita akan selit-selitkan dalam sesi ini. Dan setiap minggu saya akan selit-selitkan pasal domain, pasal penggunaan dia, pasal website dan sebagainya. Joinlah tiap minggu pukul 1 sampai pukul 2. Setiap hari Isnin. Dah setahun dah kot kita buat ni. Okey. So tanpa melengahkan masa lagi, jangan lupa share. Tekan button bawah share tu, tolong share seberapa banyak yang mungkin. Tak kira lah siapa-siapa pun share je lah ya. Tolonglah share, jangan bagi saya seorang ya dengan Cik Umi cakap ni. Bagilah ramai lagi orang tengok. Okey. Pun sebelum tu takut saya terlupa. Untuk anda usahawan ada 2 berita gembira. Saya nak tawarkan, Mainik nak tawarkan 2 perkara ni. Yang pertama, anda boleh dapatkan domain percuma. Yang domain ni dia special sikit. Macam saya kata tadi, domain, alamat website kan. Tapi untuk domain yang Mainik nak bagi percuma ni, yang saya nak sebut sekejap lagi ni, tanpa ada website pun anda boleh ada domain. So nak buat apa domain tak ada website? Sekejap lagi saya terangkanlah apa kegunaan dia. Tapi yang penting percuma. Yang percuma tu yang penting tu. Okey, nombor 2, saya nak tawarkan pinjaman untuk usahawan. Sampai RM200,000 boleh dapat.
ke lebih. So nak tahu pinjaman tu apa dia, nanti saya akan share. Macam mana nak tahu pinjaman tu, apa dia untuk pinjaman untuk usahawan, macam mana nantilah saya share, dengarlah dulu. Dan sebelum saya share information ni, anda lah tolong share video ni kat orang. Share ramai-ramai supaya naiklah sikit penonton ni. Okey, baik. Macam dengan Izian cakap tadi, bersama saya ialah kali ini tetamu istimewa. Setiap minggu kita ada tetamu istimewa dan tetamu-tetamu ni pernah join program dengan MyNik. MyNik ada banyak program. Program mendigitalkan orang, memandaikan ummah ke arah digital. Tu dia tajuk dia tu. Okey, itu tajuk saya letak sendiri, bukan MyNik letak. Disclaimer. Okey, hari ini kita ada tetamu istimewa jauh daripada Kelantan. Yang ni bersama saya ialah Cik Amira Balkis yang memiliki domain ataupun alamat website umi.my. sosumi.my. Untuk nak mengenali dia, kita bagi tuan punya diri lah yang memperkenalkan siapa nama, daripada mana. Silakan. Cik Balkis, silakan, apa khabar? Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada kat mana tu? Kat office ke? Alhamdulillah sihat. Ada kat mana tu? Apa? Ada kat mana tu? Dekat office ke tu? Ada dekat office. Yang belakang tu nampak rasa dulu baru tahu tu ada Facebook juga dengan Facebook dan Instagram. Betul cikgu. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, nak perkenalkan diri dulu. Nama apa, duduk kat mana? Macam itulah. Sila. Okay. Nama saya Amira Balkis binti Zahari dan saya adalah sebagai seorang pengurus bahagian pentadbiran dan kewangan di syarikat ZNZ Niaga. Dan syarikat ZNZ Niaga ini adalah pengeluar pelbagai jenis sos, kicap dan perencah. Oh, perencah masakan. Betul cikgu. Okey. So, kita berbalik awal sikit ya, mengimbau sejarah lama kan. Macam mana mula bisnes ni? Siapa yang mula dulu? Syarikat kami ni diasaskan oleh Puan Hajah Zarina, iaitu Umi saya sendiri. Dia asaskan buat sos ni awal tahun 90-an. Dan kami baru je berdaftar pada tahun 2005 sebagai Sdn Berhad. Kami dapat resepi tu daripada Mardi dan diolah daripada moyang saya, moyang dan tok yang saya, dan sehingga sekarang menjadi standard resepi kami. Maksudnya resepi ni daripada awal dulu lah, daripada moyang dulu lagi. Ya, betul. Lepas tu yang Mardi tu dia standard kan ke macam mana tu? Yang macam berkaitan dengan Mardi yang bagi kat kami. Lepas tu kami olah. Moyang dan tok yang saya ni dia rasa ni kena tambah ni sikit, ni kena tambah ni sikit. I see. Kami olah, lepas tu menjadi standard resepi kami sampai ke hari inilah cikgu. Sampai ke hari ni. Iya. Okey. Dah lama lah berniaga ni. Iya. So, kalau ikut kan masa mula-mula berniaga dulu, macam mana cara jual? Yang tu yang penting. Jual macam mana? Okey. Kalau ikutkan sejarah Umi dulu, Umi cakap Umi buat dalam berapa botol saja. Lepas tu dia pasar, kebetulan nenek saya seorang penjual ikan kering dekat pasar Macang dengan kopok juga. Lepas tu saya letak je dekat tempat nenek saya jual tu. Dan daripada situlah, daripada beberapa botol kepada 1 dozen, lepas daripada 1 dozen berdozen. Lepas tu makin naik. I see. Maksudnya kalau berbanding dengan usahawan-usahawan yang lain, kebanyakan usahawan yang baru nak start lah kan. Dia orang masalah di segi dia orang tak ada kedai, dia orang tak ada apa-apa lah, berniaga mula macam tu saja. Jadi agak susah lah. Macam dengan sos Umi, dia ada orang kata apa tu, kelebihan sikit di segi dah ada tempat kat mana nak start tu, dekat tempat pasar tadi kan. Ya, betul. Tapi okey lah, daripada situlah orang mula kenal. Daripada situlah orang yang jual keropok tu ambil berdozen-dozen. Lepas tu kembang.
I see. Okay. Untuk sekarang ni, macam mana okey tak dia punya feedback daripada pelanggan semua? Dah banyak dah jual? Banyak jual tak? Banyak tempat yang jual. Kadang-kadang orang malu nak sebut. Alhamdulillah. Sekarang produk-produk kami telah pun masuk pasaraya besar seperti Lotus, Maidin, Giant, Econsafe, dan banyak lagi masuk lah. semua dan banyak lagi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah, dah okey dah lah kira kan. Okey. Tapi untuk penonton di luar sana, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, SOS Umi baru ada website. SOS Umi baru ada website. Dan saya boleh tunjukkan di skrin sekarang ni, kalau boleh tengok website yang SOS Umi ada. Tu dia. Nah, ni website dia. Yang ni website dia. Kalau kita tengok sini kan, ni hebat lah ni website ni, tengok tu dia. Tu siap bahasa Inggeris tu. Dahsyat betul. Dan yang lebih hebat lagi ialah website ni dibuat sendiri oleh Cik Balkis kita. Buat sendiri ni, tak payah upah orang. So, okey, sebelum tu saya nak tanya dulu. Macam dengan Balkis dulu, pernah tak lah orang kata apa tu, Riki-Riki tanya-tanya, tengok-tengok kos nak upah untuk buat satu-satu website? Pernah tak tanya? Pernah, tapi memang mahal dan saya rasa tak berbaloi lah. Dengan Mynick ni, saya tengok harganya lebih berpatutan dan memang mudah sangat-sangat cikgu. Sebab apa? Dia macam kalau orang yang pernah guna Canva, dia dah ada template dia tahu. Betul. Kita just design ikut cita rasa kita, letak kat situ, boleh letak kat sini. Memang senang. Betul. Ya, senang. Lepas tu harga dia murah. Berbanding website-website yang lain. Fully dia punya fungsi tu full. Dia bukan e-commerce website sahaja, dia bukan informatif website sahaja, dan dia bukan blog sahaja. So semua tu jenis-jenis website yang saya sebut tadi, dia merangkumi semua tadi. E-commerce website ada dalam tu, informatif punya website ada dalam tu, dan kita boleh adakan blog pun dalam website kita, semua dalam satu. Tu dia, kita sapu habis semua dalam satu website. Dah lah, harga murah, semua boleh guna pula. Okey, macam dengan Umi tu kan. Untuk para penonton sekalian, bersama saya sekarang ni ialah Cik Amira Balkis yang mewakili syarikat SOS Umi. SOS Umi ni dia orang panggil apa, beroperasi tak di Kelantan, betul tak? Di Kelantan. Tapi apa Balkis, kat mana orang banyak pengguna ni? Kata tadi masuk Lotus, ada Maidin, ada Econsafe, ada dan kedai-kedai yang lain. Mana tempat lah, kalau kita boleh point 1-2 tempat yang pengguna SOS Umi paling ramai? Okey, kalau selain daripada Kelantan, luar daripada Kelantan, tempat yang paling banyak adalah Johor. Mersing Johor. Memang Mersing Johor? Ya. Dekat banyak mana? Banyak mana? Boleh dikatakan majoriti peniaga keropok ambil SOS dengan kami. Di sana ada juga apa nama ni, penjual keropok ni macam dengan Kelantan, Terengganu tu. Ya, betul tu cikgu. Saya tak pernah sampai kat Mersing tu. tengok YouTube je. Di sana banyak juga. Jadi peniaga-peniaga ni ambil SOS Umi ni untuk nak jadikan produk dia orang lah. Ya, betul cikgu. Okey, banyak tak? Banyak lah. Banyak sangat-sangat. Dalam seminggu tu lebih daripada 1,000 dozen. Tu dia, di situ sahaja dah 1,000 dozen. Alhamdulillah. Okey lah kira tu. So dengan adanya website ni, insya-Allah akan lebih lagi lah sale dan sebagainya. Okey, untuk para penonton di luar sana, keberadaan Umi ni sejak daripada tahun 2005, kalau tak salah saya tadi kan, apa Balkis sebut kan. Okey, sebelum tu lagi dah berniaga dah. Lepas tu 2005 dah syarikat jadi Sdn Berhad, dah okey dah. Ada kedai, ada kelang. Lepas tu tambah pula masuk lagi pasaraya apa semua. Pun begitu. Tidak terlepas daripada nak ada website. Okey, boleh tak kalau kita share kat sini
apa Balkis rasa kenapa wajib juga ada website ni selain daripada jual direct ke customer di luar ni, selain daripada online, kenapa kena online juga? Kalau boleh komen sikit bab tu, kenapa kena online juga bagi pandangan Balkis lah. Okay, bagi syarikat kami, website ni penting untuk sebagai akses maklumat kepada orang luar. Orang luar tu boleh jadi pelanggan, bakal pelanggan, agensi-agensi kerajaan, agensi swasta, lepas tu IPT, lepas tu sekolah. Sebab syarikat kami ni memang banyak sangat-sangat daripada pihak IPT, contohnya UMK telah bekerja sama dengan kami. So maybe daripada website kami, dia orang boleh tahu maklumat mengenai syarikat kami. Betul. Saya setuju yang tu. Ini yang dipanggil sebagai bukan saja informatif ataupun memberi informasi yang lengkap kepada pengguna, tetapi juga dia menjadi sebagai branding. Yes, betul. Branding penting. Dia kalau ikutkan setiap hari, setiap tahun, penjual online makin bertambah. Bukan sahaja pengguna. Pengguna kita faham dah memang akan bertambah kan. Tapi penjual sahaja pun akan makin bertambah. Bayangkan pengguna Google satu hari 21 juta klik sehari. Pengguna Google di Malaysia, bukan di dunia. Di Malaysia. Jadi akan bertambah-tambah, itu berbeza. Tahun lepas, tahun ni perangkaan akan naik lagi. Mungkin confirm lah akan naik lagi, dia tak akan menurun pengguna online ni. So apa beza dia kita peniaga yang berniaga dengan orang lain yang berniaga secara online? Beza dia ialah kita ada branding. Branding bukan sahaja di luar, tapi branding secara online. Branding secara online lagi pasaran dia meluas dengan berbeza dengan branding di luar. Saya bagi satu contoh. Ada produk yang saya tak nak sebut nama dia. Kalau saya kat Kedah kan, saya rasa orang Kedah Umi lagi. Dah tersebut Umi. Tak terbiasa dengan Umi kan. Saya orang Kedah. Jadi di Kedah ni, dia ada satu produk yang terkenal, iaitu produk satu serbuk kari, serbuk buat kari tu kan. Di Kedah cukup terkenal. Di Kedah aja orang kenal dia. Jadi pasaran dia, bila dia keluar daripada Kedah, ejen-ejen dia cakap, bila keluar daripada Kedah, orang tak beli. Sedangkan di KL pun orang beli kari juga, orang buat kari juga. Di negeri-negeri lain pun orang buat kari juga. Tapi orang tak boleh pergi. Di Kedah cukup kuat. Tapi di Kedah, ejen tak boleh banyak sebab dah jual banyak. Ejen dah banyak dah. Terpaksa keluar daripada Kedah. Bila keluar Kedah, tak pernah laku. Sebab apa? Kepercayaan pengguna belum ada. Di Kedah memang best sebab ini daripada mulut ke mulut dekat luar kan, dia belum masuk online, jadi orang luar daripada Kedah tak kenal, sehinggalah adalah seorang artis tu duk promote buat masakan guna dia punya produk, baru orang luar boleh kenal. Jadi daripada situ sale luar meningkat. So bermaksud di sini dia kena online juga. Orang tu promote secara online, dia kena online juga. Orang keluar dari situ. Ni yang maksudnya kata branding ni. Kita kena buat branding kita secara online. Itu beza dia kita dengan orang yang penjual yang lain yang tidak ada branding. Mungkin kita ada brand di satu-satu tempat, tapi bila kita naikkan ke digital branding, bukan hanya orang boleh kenal. Lebih-lebih lagi kita nak Google kenal kita. Google hanya kenal domain. Sebab tu yang kita wajibkan peniaga ada domain. Okey. Pokpen berbalik kepada Balkis, saya nak tanya Balkis lah. Okey, kalau boleh kita tengok di sini Balkis kan, website tadi saya share balik website. Kalau kita tengok website tadi, ni biasa website Source Umi kan. Untuk anda yang nak tengok website ni selepas sesi ni, bolehlah tengok. Kalau tengok live ni dengan komputer, laptop, bolehlah tengok Ustaz. Dalam Google tu sourceumi.my, SOSUMMI, sambung semua sekali, sourceumi.my. Kalau tengoklah handphone, janganlah tengok lagi, kami hilang lah. Tengoklah nanti lepas pada sesi ni baru tengoklah handphone. Kalau tengok di sini macam dengan Umi ni sos pencecah cili kering kan, ada buy now kat sini kan. Okey, kalau kita klik di sini, dia membawa ke mana ni Balkis?
Bawa ke Shopee. Shopee kan. Okey. Yang ini saya nak share sikit satu information tentang teknik kita punya website. Website kita ni macam saya kata awal tadi, website kita ni website fully use, boleh dia berfungsi secara penuh. Berfungsi secara penuh tu maksudnya apa? Kalau website e-commerce sahaja yang boleh jual beli secara online tu, yang tu kita panggil e-commerce, online store sahaja. Dia tak boleh buat banyak-banyak design, banyak-banyak information semua. Dia tak sesuai. Dia hanya boleh masukkan senarai produk, orang boleh beli kat situ. Yalah, boleh buat belian, tapi orang tak tahu maklumat lain daripada tu. So nombor 2 ialah informatif. Informatif ni information sahaja, tak ada online store. Pun ada kekurangan dia juga. Ada juga orang buat blog. Blog ni bukan guna untuk buat sale. Blog ni untuk buat sharing. Sebab apa blog orang buat sharing? Sebab apa? Sebab di Google ada satu sistem, nama dia sistem crawl ataupun spider. Spider ni dia akan cari keyword-keyword yang kita buat sharing kat orang tu. Sekali saya tengok dah website Umi apa ni, sos Umi ni bagus buat sharing. Sekali saya tunjukkan. Ada Balkis ada buat ataupun sos Umi ada buat tentang sharing ni. Ini teknik yang bagus untuk menarik orang terjumpa kita punya website disebabkan sharing kita tadi tu. Okey. Sebab apa Balkis ataupun sos Umi letakkan di Shopee? Saya rasa sebab memang dah ada dekat Shopee, betul tak? Betul. Dah buat sale dekat Shopee kan? So, untuk penonton di luar sana, kita kena ingat, bila kita ada di Shopee ke, Lazada ke, tak kisahlah apa-apa, yang dipanggil sebagai e-marketplace. E-marketplace adalah satu shopping mall yang besar, di mana orang datang ke shopping mall tu disebabkan shopping mall. Bukan disebabkan kita, disebabkan shopping mall. Jadi, bagus ada kat dalam shopping mall, bagus. Macam dengan apa yang sos Umi buat ni terbaik. Kita sarankan peniaga-peniaga buat macam ni, ada dalam shopping mall. Di samping itu juga kita ada website kedai kita sendiri. Jadi ini bermaksud sos Umi dia dah linkkan shopping mall tu dengan website ataupun kedai dia. Ini sangat bagus. So orang boleh tengok dekat sos Umi punya website. Bila orang buat belian dekat sini, gedebam masuk ke dalam apa nama ni kita panggil sebagai tempat kita buat page online store apa nama ni Shopee lah kan. Sebab dah biasa dengan Shopee, satu. So tak payah dah setting payment gateway, 2. Nombor 3, semua kita boleh letak dah kat situ, dah ada siap lengkap lah delivery apa semua dah ada 3. Okey, baguslah macam tu. Dan juga untuk pengetahuan para penonton di luar sana, macam dengan website MyNick ni, dia boleh kita adakan kita punya payment gateway sendiri dan online store sendiri. Bermaksud kita ada pilihan sama ada kita nak guna payment gateway yang kita dah setkan dalam website kita, ataupun kalau belum bersedia, kita boleh linkkan terus ke mana-mana platform yang sudah ada produk kita. Tidak menjadi masalah. Dua-dua boleh. Kita boleh ada payment gateway ataupun online store sendiri di website kita ni, ataupun kita boleh linkkan terus macam dengan sos Umi buat sekarang. Jadi kita ada pilihan. Kalau anda jual kat tempat lain, why not ada satu kedai iaitu website anda sendiri. Orang masuk dalam ni, orang tak cari produk online. Orang tengok semua produk sos Umi dalam ni. Ni dalam ni. Dan kita boleh link juga masuk ke dalam WhatsApp. Boleh juga. Link masuk dalam WhatsApp boleh. Untuk pertanyaan, ada orang yang dia selesa menggunakan WhatsApp dulu untuk orang soal jawab dan sebagainya. Okey. Balkis. Untuk ni kalau macam dengan website ni kan, itu macam kita cerita sikit tentang website ni kan. Bila dah siap website, tapi website ni baru je, itu baru siap beberapa bulan lah kan. Ya, betul. Macam mana, ada tak usaha untuk promotekan untuk orang masuk ke website ni? Macam mana nak bagi website ni orang tahu apa usaha yang dia buat? Macam kami share dekat every hour, semua yang kami post dekat media sosial tu kami sertakan dengan kami punya domain lah. Domain, ya. Dekat media kami. sosial. So kalau hantar kat orang kat
apa tu WhatsApp pun bagi itulah sosumi.my tu kan. Yang ni cara yang free, maksudnya nak sharing tu cara yang free. Banyak cara free buat WhatsApp kat orang. Kita jangan duduk diam. Kita ada kedai. Ni untuk para penonton di luar sana lah, saya nak sharing sikit. Bila kita ada kedai, kita jangan duduk diam. Bila kedai kita walaupun sehebat mana pun produk dan kedai kita secantik mana pun, kalau kita duduk diam dalam kedai, susahlah orang nak masuk ramai. Kita kena hebahkan kepada orang, buat kenuri ke, buat open house ke, buat apalah, buat sale ke, buat kod ke, promo ke, buat ke, nak bagi orang datang kedai kita ramai. Sama macam dengan online. Bila kita dah siap website, dah ada website, macam dengan SOSUMI ni, kita kena usaha pula untuk orang masuk ke dalam website kita, jumpa website kita. Bukan boleh duduk diam sahaja. Okey, itu satu cara. Nombor dua, dengan cara buat marketing yang berbayar. Marketing berbayar ni sama ada search engine marketing ataupun social media marketing. Ada dua cara lah. Social media marketing, kalau selalu kita dengar FB ad, yang tu kena bayar. Ataupun kalau search engine marketing yang selalu orang dengar ialah Google ad. Contohnya begitulah. Tapi kena work clock cost lah untuk pemasaran. Walaupun work clock cost, kalau kita fizikal ni work clock cost juga. Photo state, upah orang edar semua, banner ke banting tu cost. Tapi yang boleh saya jamin ialah walaupun work clock cost untuk online marketing jauh lebih rendah daripada cost physical marketing ni. Dia jauh lebih rendah dan keberkesanan dia jauh lebih efektif dan mencapai tempat yang lebih besar. Okey. Macam dengan kalau kita tengok di sini kan, Balkis kan, di sini ada tadi saya tengok sini ada about us yang ni. Tapi yang ni keluarga ke sekali dengan staff semua ni, pentadbiran lah ni ini bahagian management. Management. Okey, yang ni achievement, yang ada yang pernah dapat anugerah apa semua kan. Ya. Ni okey, kita boleh sharing lah dalam kita punya website ni. Okey, masa pergi kita ingat balik masa pergi training tu kan 3 hari. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan penonton di luar sana, macam dengan Balkis bagi mewakili SOSUMI datang ke program mining yang di-handle oleh saya dan tim mining lah, untuk nak ajar buat website dan juga buat marketing untuk buat website untuk website ni. Alright. Tapi SOSUMI terpilih untuk dapat ajaan daripada mana tu? Daripada Lembaga Pertubuhan Peladang. Lembaga Pertubuhan Peladang masa tu kan. Macam dengan Lembaga Pertubuhan Peladang, dia ambil daripada kita panggil apa? PPK kan? PPK. Pejabat Peladang Kawasan kan? Ya betul. Pertubuhan Peladang Kawasan. Pertubuhan Peladang Kawasan ya? Pertubuhan Peladang Kawasan. Yang tu kawasan mana? Kawasan kami under Pulai Condong. Pulai Condong Macang ke Lantai. Okey. Sebelum tu ada apa-apa program ke dengan PPK tersebut? Maksud cikgu program apa? Program kami yang memang, lain-lain lah. Kami memang usahawan under PPK Pulai Condong lah. So berdaftar dengan dia lah. Alhamdulillah this year kami menang pengarah kami, pengurus besar menang sebagai usahawan NITA untuk peladang NITA. Peladang NITA. Bagi negara peladang NITA. Peladang NITA kalau tak silap untuk negeri Kelantan lah. Apa kelebihan dia bila kita berdaftar dengan PPK tu? Kalau boleh orang di luar sana tahu. Banyak peruntukan untuk usahawan-usahawan yang nak kembangkan lagi perniagaan dan boleh dapatkan banyak khidmat nasihat daripada mereka juga, latihan-latihan, bolehlah ke PPK. Peladang kawasan masing-masing untuk dapatkan info-info berkenaan lah. Dia setiap kawasan ada kan PPK tu kan? Depends lah, rasanya ada. Cuma masuk dalam Google lah. Dia Google akan tahu punya. Betul. Setiap negeri tu ada dia punya HQ. Lepas tu ada lah anak-anak PPK lah. Pertubuhan So, kalau peladang kawasan. kalau anda ada
Kalau anda ada produk kan baru nak start ke berkaitan dengan, tapi orang kata peladang, apa kena mengena pula dengan sos? Ada juga orang yang tanya saya macam tu kan, macam dengan makanan apa Okey, semua dia sos bilang, kami cuba diperbuat daripada apa cikgu? Diperbuat daripada itu jawapan dia. cili. Yes. Cili tu kami ambil daripada peladang. Daripada Support peladang. apa? Peladang-peladang kita. So untuk kita ni kalau bisnes ni sendiri, kita tak ada backup ni. Kadang-kadang biasalah bisnes kan, tapi susah lah nak naik apa semua. Tapi bila kita ada backup, contohnya daripada PPK, lepas tu PPK pula buat program join dengan Mining, lepas tu dia pula hantar. So daripada sini kita akan cepat berkembang. Kita punya orang kata apa tu, ada sokongan yang best lah daripada ni. Banyak agensi-agensi. Salah satu dia PPK tadilah yang SOS UMI terlibat, dan juga Mining yang pun SOS UMI terlibat. Ni minggu lepas ni ada buka bus kan dekat tu, dengar kata ada AWI datang berpuluh ribu orang sampai dekat Keteris. Ya. Alhamdulillah kami menerima jemputan daripada Mining sendiri untuk bersama-sama menjayakan program Rio dekat dekat Keteris. Oh, situ ada 3 hari 16 sampai 18 hari bulan hari tu. So untuk makluman kami nak ucap terima kasih banyak-banyak dekat Mining kerana sudi menjemput kami untuk sama-sama menjayakan majlis program tersebut. Saya pun bagi pihak Mining mengucapkan terima kasih jugalah kerana sudi join program tu kan. Duduk 3 hari kan berkampung di Keteris tu. Rio Sokmo nama dia. Rio Sokmo Keteris, Kelantan. So boleh dikatakan kebanyakan yang join program kami, yang dah ada website macam dengan SOS UMI, bila ada program-program yang kami terlibat, macam dengan Mining banyak program-program. Contoh dia macam dengan tu lah, Rio ataupun aspirasi keluarga Malaysia kan. Kami panggil lah siapa-siapa mungkin katalah kat Kelantan. Kami tengok lah siapa yang ada kat Kelantan ni. Oh, SOS UMI ada kat Kelantan. Kami ajak lah SOS UMI, jom. Ada booth ni, jom join. So win-win lah orang katakan. Kita Mining takkan nak jual domain pun orang tak nampak kat situ kan. So kita ini ialah usahawan daripada Mining yang dah buat website. So jual lah. Macam dengan SOS UMI boleh promotekan barangan di situ, produk di situ. Okey, yang itulah yang apa yang kami mampu boleh buat. Dan juga macam dengan sesi hari ni sesi ni dibuat setiap hari Isnin pukul 1 hingga pukul 2. Yang ini pun salah satu usaha untuk nak bagi orang tahu, orang di luar sana tahu siapa dia sosumi.my. Ini pun satu cara untuk kami membantu nak mempromosikan domain ataupun website pemilik website yang dah mengikuti program dengan Mining. Okey, berbalik kepada website ni. Balkis, berbalik kepada website ni. Sebelum saya terlupa, satu sos ni, sos biasanya standardnya harga mana-mana sos pun sama je lebih kurang, betul tak? Ya, betul. Harga-harga. Yang ni berapa ringgit lah sos ni? Sos Thai ni? Yang ni RM3 lebih lah. RM3 macam campak. Dia lebih kurang aja, plus minus lebih kurang sama macam dengan sos lain kan. Cuma orang kata dari segi branding tu sajalah kan. Orang biasa tak biasa semua kan. Okey. Berbalik kepada yang ini, apa yang kita tertera di skrin sekarang ni, untuk pengetahuan para penonton. Ni kalau tengok sini ni sharing ni. Cara nak buat apa ni? Umi Thai chili sauce chicken mango. Untuk nak buat apa tu? Oh, chicken mango tu, ayam mangga tu pun guna sos juga ya. Yeah. Oh, okay. So di sini bila kita buat sharing di sini, ini yang saya katakan, bila kita buat sharing, orang di Google contohnya, orang masuk Google, orang nak cari resepi chicken mango, contohnya, resepi chicken mango, resepi ayam mangga, contohnya, orang type dekat Google. Google akan dapat detect keyword yang ini, chicken mango dan chicken mango ataupun mango ataupun mangga tadi, chicken mangga, ayam mangga tadi yang ada dalam kandungan kita punya sharing ni. So bila dia dapat detect, dia akan tunjukkan di page depan Google. Bila dapat page depan Google,
orang klik je yang itu, dia akan masuk terus ke sini. Daripada sini orang dapat tengok yang lain. Oh, yang ni Sos Umi punya website. Oh, dia ada produk juga. Oh, dia boleh contact kat sini. Oh, yang ni about us ni maklumat tentang Sos Umi punya syarikat. So, bermaksud hasil daripada kita punya sharing ni, kita dapat banyak kelebihan. Orang akan terjumpa kita punya website di page Google. Nah, itu sebab kita bagus untuk buat sharing yang macam ni. Ini satu tindakan yang bagus lah. Tapi kita kena perbanyakkan perkataan-perkataan apa yang selalu orang cari sekarang. Itu keyword dia. Apa perkataan yang selalu orang cari. Dalam resepi ni, resepi apa yang selalu orang cari? Apa kita boleh masukkan resepi itu berkaitan dengan kita punya produk. So kita buat sharing, salah satu sharing dia ialah ni lah. Resepi. Resepi ni antara carian Google yang tertinggi lah untuk makanan jenis-jenis resepi ni. Sebab tu orang yang buat produk makanan, produk apa-apa saja berkaitan makanan dan minuman, dia orang tak kedekut untuk nak share maklumat resepi. Begitu. Ini satu teknik. Teknik untuk nak bagi orang jumpa kita di Google. Selain daripada marketing yang saya sebut tadi. Okey. Apa ni Balkis? Apa nama ni, untuk macam dengan Sos Umi ni, ada offer untuk orang jadi ejen ke pada kah? Walaupun dah besar dah banyak dah. Banyak lah, tapi kalau ada yang still berminat kan? Untuk jadi ejen kami, boleh hubungi kami di WhatsApp ataupun message je dekat Messenger Facebook page kami dekat situ. Ni pun ada kat sini kan? Dekat website kami pun boleh juga. Boleh share dekat sini. Nak jadi ejen ke, insyaAllah akan bagi tahu macam mana. Ya, yang ni yang senangnya kalau kita ada website ni. Bila ada website, kita bagi satu perkataan, orang tanya banyak-banyak, kita bagi satu perkataan je. Satu ayatnya, sosumi.my. Klik kat sini, keluarlah semua benda ni. So semuanya ada di sini. So memudahkan orang. Jadi orang tak banyak tertanya-tanya, kita pemudah, orang pemudah. Jadi kalau kita bergantung kepada WhatsApp sahaja, letih orang nak layan orang kan. Letih orang tanya macam-macam, beli tak pun. Dia orang tanya banyak-banyak, biasalah customer kan. Dia sebelum dia beli dia nak faham dulu kan. So belum kita habis melayan satu customer lain pula tanya. Belum habis melayan customer lain pula tanya. Jadi penat. Kita tak boleh buat kerja apa. Jadi cara yang paling mudah ialah kita ada website dan dalam website ni kita boleh letak apa sahaja yang kita rasa perlu customer kita tahu selain daripada menjual direct macam ini. Kita boleh adakan juga information yang lain selain daripada menjual produk kita sahaja. Jadi banyak kelebihan dia kalau kita ada website ni. Okey. Saya nak sharing sikit yang tadi saya katakan bahawa saya nak bagi perkara benda percuma. Benda percuma tu ada dua benda yang saya katakan tadi. Untuk penonton di luar sana, kita ada buat kerjasama mining, ada buat kerjasama dengan Alliance Bank. Yang ini untuk anda yang nak buat pinjaman untuk usahawan. Okey, untuk sebarang perkara lah, kita tak kisahlah apa pun kan, tapi nak buat pinjaman. Saya nak share sikit dia punya ni. Saya share sikit sekejap ya, apa ni Balkis ya. Saya share sekejap yang ni. Yang ini. Okey. Yang ini kita ada buat bekerjasama dengan Alliance Bank, di mana kalau buka account current account ataupun account semasa, account syarikat dengan Alliance Bank, anda boleh dapatkan domain secara percuma ataupun anda boleh renew domain yang anda ada secara percuma. Itu satu. Kalau anda belum ada account lagi. Kalau ada account dah tapi nak buka lagi yang untuk Alliance Bank pun tidak ada masalah. Boleh buka, dapat domain percuma. Okey, itu satu. Nombor dua yang saya nak share di sini ialah kalau anda nak buat pinjaman
Ini untuk usahawan. Kalau ada SSM yang dah ada setahun dah perniagaan dan boleh bagi 6 bulan bank statement, dengan syarat ada SSM lah dah setahun dan 6 bulan bank statement, dan syarat dia saya tengok sangat rendah lah. Syarat dia ialah jualan, hasil jualan 50,000 setahun, bukan sebulan, setahun, 50,000 setahun. Dah layak untuk nak mohon pinjaman daripada Alliance Bank ini. Dan dia menggunakan flat rate 5.9% setahun, tidak berubah. Apa-apa pun untuk nak buat ni, scan yang ni ataupun snap screen sekarang. Snap screen sekarang. Yang ini untuk buka account. Snap screen ni dulu, kalau ada yang tak tahu macam mana pula snap screen nak guna macam mana pula, sekejap lagi saya terangkan. Snap screen dulu, ada juga yang WhatsApp saya yang tanya, dah snap screen lepas tu nak buat apa? Takkan nak tengok saja kan. Snap screen dulu yang ni, yang QR code ni snap screen dulu. Ini untuk buka account, dan ini snap screen yang ini untuk link ataupun QR code untuk mohon pinjaman. Dua-dua ni anda boleh buat secara online tanpa pergi ke mana-mana cawangan bank. Terus boleh dapat jawapan. Okey, cara dia sini senang aja. Anda snap screen di sini, nanti bila dah habis sesi ni, anda buka foto yang anda snap screen ni, buka melalui QR code. Ada handphone yang melalui foto pun dia dapat detect, ada handphone tak dapat detect. So yang nak selamat, buka apps QR code yang kita guna untuk nak scan yang sejahtera semua dulu kan. Okay, guna QR code tu, QR code scanner tu. Okay, buka dalam tu, dia akan dapat detect QR code ni, dia akan keluar link dekat bawah gambar tu, dekat bawah gambar yang kita ambil tu, dekat bawah tu ada link. Klik link tu, dia akan keluar borang permohonan. Okey, itu cara dia. So, saya dah bagi dah tadi dua QR code tadi. Anda boleh dapatkan pinjaman daripada Alliance Bank, ataupun anda boleh untuk nak minta loan. Usahawan yang ada SSM at least setahun. Dia punya requirement dia rendah sahaja. Yang penting isi borang kat link yang saya bagi tadi daripada QR code tadi. Okey, berbalik kepada sosumi.my. Untuk SOSUMI, macam dengan sekarang ni, untuk online kan, ada bergiat tak dengan online selain daripada ada ni website ni, bergiat tak daripada social media ke apa ke, giat tak untuk nak sharing apa-apa lah, giat tak? Aktif tak? Kami daily post tu ada lah. Kalau ada juga. Tu, mungkin kalau dulu macam kami nak buat opening online store kan, kami akan buat live ke apa, macam tu je lah. Oh, live ada buat jugalah. Pernah buat. Tapi dah lama lah cikgu. Bagus. Live dekat Facebook lah. Macam dengan hari ni lah. Dekat page. Dekat page. Bagus. Cuma saya nak sharing untuk penonton di luar sana. Bila sekarang ni orang guna TikTok ramai kan? Pakai ada TikTok? Ya betul. Ada TikTok lah? Dah ada TikTok. Kami dah ada. Oh, bagus. Bagus. Sebab kita tengok dari segi trending, TikTok trending dari segi engagement, dari segi orang nak tahu, orang nak share, orang nak komen, banyak di TikTok. Orang makin aktif di TikTok. Kalau TikTok ni, kalau awal dulu bolehlah orang kata untuk gede-gede kan. Tapi sekarang ni bukan gede-gede lagi. Untuk kita punya information, untuk education, edutainment, macam-macam benda lah ada kat TikTok tu. Ikut apa yang kita nak saja. Kalau nak gedik, dapat gedik lah anda. Kalau nak information, dapat information lah anda. Kalau nak business lah anda. Sebab di TikTok pun ada TikTok Shop. Kan? Ini salah satu cara untuk nak mempromotkan kita punya website juga, dan juga dari segi nak jual produk. Boleh juga di TikTok media sosial, boleh combine sekali dengan website kita ni. Apa yang anda perlu buat kalau dekat social media yang macam tu, contohnya TikTok ke, dekat Facebook ke, dekat IG ke, apa sahaja, jangan lupa untuk nak letakkan domain anda di video setiap post anda.
Jangan lupa yang itu. Sebab itulah amalan TikTok daripada awal dia dipromosikan keluar kepada masyarakat. Video yang keluar, yang post di TikTok akan ada logo TikTok dekat video tu. Daripada situ orang mula kenal TikTok, TikTok, TikTok. Sampai sekarang orang WhatsApp pun kita dah boleh bezakan. Oh, yang ni daripada TikTok ni. Sebab apa? Sebab dekat video yang pernah dipost di TikTok, walaupun kita dah save dia ataupun download dia, dia akan ada logo TikTok tu. Itulah branding dan itulah yang patut kita buat apabila kita ada website ataupun domain macam dengan sosumi.my ni. Setiap video yang kita post kan, jangan lupa letak kat bawah tu sosumi.my ataupun nama anda abcd.com.my, apa sajalah domain anda, letakkan di bawah. So, lagi orang tengok, lama-lama orang akan ingat. Orang akan cari. Orang akan tengok dekat Google dan sebagainya. Baru akan orang jumpa juga Sos Umi ni di apa ni, website ni. Alright. Untuk social media, kita hanya boleh sharing supaya orang kenal kita. Boleh sharing dari segi information supaya orang kenal kita, supaya orang tertarik dengan kita. Walaupun boleh buat live pun boleh. Tapi kita kena ada platform untuk orang nak tengok lagi secara mendalam. Macam dengan website ni. So maksudnya kita tak boleh lari daripada website. Wajib ada website. Walaupun kita ada social media. Boleh apa ni, macam dengan Balkis, Sos Umi pernah try buat live di TikTok? Tak pernah lagi. Tak pernah macam live live di TikTok. TikTok ni kalau live ni dekat TikTok biasa ke TikTok Shop? TikTok biasa boleh buat live lah. TikTok biasa. Tak pernah lagi. TikTok biasa kita boleh buat live. Yang bagusnya TikTok pula, daripada kita buat live tu, setengah kita buat live tu, kita boleh promote dekat orang yang bukan follower kita dekat TikTok live tu. Tapi kita kena bayar. Sebab tu kalau kita pernah dengar ada orang kata TikTok sekarang ni ramai orang masuk live lah. Ya, ramai sebab kita boleh collect berapa ramai orang yang kita nak tu, kita boleh bayar kepada TikTok untuk nak buat collectkan orang untuk penonton tu, viewers tu, kita boleh bayar TikTok untuk nak cari penonton masuk ke dalam kita punya live. Sebab tu kalau orang kata, oh TikTok ramai orang live, orang tengok ramai. Antaranya sebabnya ialah itu. So baguslah buat live dekat TikTok, bagus. Buat live macam kita ni bagus sebab dia boleh menaikkan kita punya algoritma di Facebook, di mana-mana setiap media sosial. Dia akan promotekan kita kepada orang yang belum kenal kita. Bila kita selalu buat live, macam saya malas buat live sendiri, saya malas nak buat live lah. Cuma untuk sesi yang macam ni, buat live lah. Tapi ada juga yang saya buat live di keluar selain daripada sesi-sesi ni. Cuma malas tu bermaksud ada orang rajin setiap hari dia buat. Ada orang rajin setiap malam dia buat. Baguslah. Kita bukan tak ada masa. Kita bukan macam saya ni, bukan tak ada masa. Sebenarnya masa banyak. Cuma malas tu lah kan. Kita tak disiplin. Okey. Sebelum kita berakhir, saya nak share satu lagi. Sebelum tu, saya nak tanya satu soalan lagi. Satu soalan lagi. Apa kelebihan produk Umi? Apa kelebihan produk Umi berbanding produk yang setaraf dengannya? Kalau boleh kita sebut, kalau boleh Balkis sebutkan, highlightkan sikit, kenapa kena beli produk Umi ni? Pasal apa? Ada tak? Tengok kita punya slogan lah, rasa dulu baru tahu. Rasa dia tu yang membezakan kita dengan orang lain, dengan jenama lain. Cakap banyak tak nak orang kata rasa dulu baru tahu. Cakap banyak. Orang kata biar produk yang bercakap lah, orang kata kan. Biar produk yang berbicara. Bila tu. Bila kata macam tu, nak kena try ni. Saya pun try juga itu ni. Sedap. Memang sedap. Terutamanya kalau ikut tadi tu, yang sos pencecah tu, kalau cecah dengan itulah. Saya itu try cecah dengan kerupuk. Kebetulan pula pergi Kelantan tu kan. Beli kerupuk-kerupuk tu kan. So try. Tidak mengecewakan, sedap. Memang sedap. Kadang-kadang orang buat tu setakat ada sos je, yang tu yang kecewa tu. Macam dengan, kan kadang-kadang kita beli kerupuk kan dapat free ke apa kan. Memanglah beli kerupuk dapat free kan. Kadang-kadang dia mengecewakan loh, tak best pun. Ada yang best, ada yang tak best kan. Tapi
SOS Umi tidak begitulah. SOS Umi dia bukan saja-saja nak ada sos, bukanlah. Dia memang ada rasa dia yang sedap lah. So untuk anda yang nak try, boleh try masuklah website ni. So senang lah bila dah ada website. Anda ramai-ramai sekejap lagi habis sesi ni, cuba pergi tengok ke sosumi.my. Sosumi.my. Satu lagi, saya nak sentuh pasal domain ni. Nama domain ni ada juga orang duk tanya-tanya kan. Kadang-kadang ada orang tanya, kita nak letak domain ni nama syarikat kita ke, nama produk kita ke apa. Yang ni bergantung kepada kita sebenarnya. Macam dengan Balkis kan. Okey, macam dengan SOS Umi, bagi mewakili SOS Umi kan, bagi mewakili Umi. Sebab apa pilih SOS Umi? Kalau boleh kita kongsikan sikit dengan penonton. Okey. Pada mulanya memang kita nak umi.my, tapi nama tu domain tu dah tak ada dah kan. So apa yang orang biasa duk cakap pasal kami punya produk, SOS Umi. SOS Umi macam tu lah orang SOS Umi. So disebabkan orang mudah nak sebut lah. Orang mudah nak sebut satu, dan orang pun kenal Umi dengan SOS, dua. Dan nombor tiga, saya rasa SOS Umi ni sesuai sebab kalau orang cari SOS pun dia ada kena-mengena dengan SOS tu. Tidak ada masalah lah kalau ada produk-produk yang lain. Macam dengan perencah, ada juga perencah, tapi it's okay sebab orang masuk ke dalam ni, orang akan tahulah apa yang SOS Umi jual selain daripada SOS. Ada juga dalam ni kan. So cuka pun ada, cuka makan ni kan. Sos rojak buah ni, kuah rojak tu lah ya? Ya, betul Cik. Oh, ni baru saya tahu ni. Tak perasan dah sebelum ni ada ni. Kena beli ni. Kena beli juga ni. Nak try ni. Terima kasih Cikgu. InsyaAllah. Okey. Sebelum kita sebelum kita dapat kata-kata terakhir daripada SOS Umi, mewakili SOS Umi iaitu Cik Balkis, kenapa kena online? Kenapa kena ada website? Yang tu saya nak dengar sendiri daripada Balkis. Kalau boleh, kenapa kena ada website yang Mainik ni? Tu dia. Sebelum tu, saya nak tunjuk dulu kenapa, macam mana anda boleh dapatkan domain secara percuma. Sebelum tu, kita tengok dulu video ni. Video ni 1 minit aja. Tengok video ni dulu. Daripada video ni, anda akan dapat faham apa penggunaan domain yang Mainik nak bagi secara percuma ni. Jangan kadang-kadang kita nak percuma, kita main belasah, ambil je percuma, lepas tu tak tahu nak buat apa kan. So kena faham dulu apa fungsi dia ni. Fungsi dia ni macam mana. Dah dapat ni, macam mana nak guna dia. Yang ni tanpa ada website. Anda boleh ada domain tanpa ada website. Kenapa kita kena ada domain? Sebab Google kenal hanya domain. Sebab tu kita kena ada domain. Sebab oleh itu, faham dulu video ni. Dan lepas ni baru saya cerita macam nak buat. Hai Siti. Wah, ini food truck kamu ke? Hai Ali. Ya, saya baru saja bermula kecil-kecilan. Oh, baguslah macam tu. Ada tak Instagram atau Facebook untuk saya follow? Ada. Awak boleh pergi ke ig.kcity.biz.my untuk ke page IG saya. Kalau nak ke page FB pula, boleh pergi ke fb.kcity.biz.my. Bukan itu nama domain untuk website? Sekarang tak ada website pun boleh guna nama domain tau. Linkkan saja ke IG, FB, WhatsApp, Waze dan banyak lagi. Oh, menarik. Ini aplikasi baru ke? Dah lama ada. Namanya GoToBrand. Macam menarik je. Apa kelebihan dia? Kelebihannya, pelanggan lebih mudah kenal dan ingat perniagaan kita. Menarik tak? Ini memudahkan kita promosikan brand kita kat internet. Orang pun mudah nak akses. Cuba compare antara whatsapp.my/6012345678 dengan whatsapp.alifoodtruck.biz.my. Mana lagi senang ingat? Betul lah. Kat mana ya saya boleh daftar GoToBrand ni? Awak boleh daftar di prime.mainik.my. Sekarang ni ada promosi percuma setahun tau. Percuma setahun? Wah, saya nak daftar sekarang lah.
Nanti nama domain yang saya nak dah tak ada pula. So yang itu penggunaan domain yang saya nak bagi secara percuma tadi. Okey, domain ni kita bagi secara percuma. Anda boleh daftar percuma, guna setahun percuma, 385 hari itu percuma, setahun 360 hari ya. Percuma, setahun lupa dah setahun berapa hari. Setahun percuma, guna daftar percuma. Masuk tahun yang kedua, anda hanya perlu bayar RM90 untuk 3 tahun. Bermaksud setahun RM30 je. Itu pun selepas anda guna setahun percuma. Apa guna dia? Lepas anda daftar, ikut arahan tu, pergi ke prime.mynick.my, prime.mynick.my. Ini untuk siapa yang menonton live hari ini, dan juga kalau anda menonton video ini secara recorded, no problem. Boleh, anytime. Masuk je selagi stok masih ada. Daftar aja sebelum hujung tahun ni, Disember 31. Daftar. So, bila anda daftar, anda akan dapat email. Daripada email tu ikut arahan dia. Langkah kedua ialah untuk nak buat setting link. Kita nak gunakan link tu. Kita dah tak pakai dah link biasa. Kita buat link untuk WhatsApp, untuk IG, untuk Waze, untuk Google Map, untuk apa sahaja platform digital kita boleh buat link. 5 link. Macam saya buat untuk WhatsApp. WhatsApp saya whatsapp.protraining.my, yang tu WhatsApp saya. IG.protraining.my, FB.protraining.my. So kita bagi link tu kat orang. Setiap kali orang klik yang tu, Google akan dapat detect kita. Daripada situlah datangnya Google boleh kenal domain kita tu. So macam dengan Sos Umi contohnya, boleh daftar sosumi.biz.my. Jadi boleh buat whatsapp.sosumi, ig.sosumi.biz.my. Belakang semua sama dia. Waste.sosumi, kedai.sosumi, apa saja kat depan tu kita boleh buat sendiri. Belakang semua sama. Jadi di situ orang dah nampak tu pun dah wuyo. Wuyo tu satu branding. Orang tengok fuyo, semua link sama aja kan. Bagi business card semua link sama aja, depan je lain. Itu pun dah branding. Nombor 2, branding dari segi digital, penggunaan dia tu. Macam mana dia dapat link kan tu. So ini sangat bagus untuk anda yang usahawan, tak kisahlah sama ada anda usahawan kecil, usahawan sederhana ataupun usahawan besar. Boleh, anytime boleh daftar di prime.mynick.my. Percuma. Daftar sekarang. Okey, last, Balkis. Dengan kata-kata terakhir, masa sudah mencemburui kita tu dia. Kalau kita tengok di sini kan, Balkis kan? Kalau kita tengok ni dekat skrin ni kan. Kalau kita tengok dekat skrin, sorry saya tak share skrin lagi. Yang ni skrin dia. Kalau tengok kat skrin ni. Tadi pun saya dah share dah skrin ni untuk website Sos Umi ni. Untuk pengetahuan juga, ada yang kurang faham tentang website ni, soalan-soalan ni banyak yang orang tanya saya. Bila dah siap ni, boleh edit ke? Saya nak Balkis saya jawab, boleh edit ke kalau dah siap? Boleh. Unlimited. Unlimited, yes, betul. Tak terhad, betul. Tidak ada had, betul. Ada juga orang tanya, boleh buat berapa page ni? 2-3 page saja ke banyak? Apa jawapan dia, Umi? Banyak. Banyak page, yeah. Banyak page. Unlimited pages. Buatlah selagi orang kata apa? Selagi larat. Kalau kita siap satu page, online dulu satu page, kita panggil sebagai publish lah. Saya sebut online tu sebab orang di luar sana ramai yang tak ada website. So dia orang tak faham. Kita buat satu page, online kan dia. Buat 2 page, siap, online kan dia. Nak tukar gambar, nak masuk video anytime. Ikut suka kita lah bila kita nak buat, bila kita nak tukar. Anytime. Tidak ada had. Kita buat sendiri. Okey, last daripada Balkis yang mewakili sosumi.my. Kenapa orang di luar sana kena ada website, terutamanya website yang MyNick offer ni? Kenapa? Alright. Kenapa kena ada website dan buat dengan MyNick? Sebab pertama adalah teramatlah senang. Sebab apa? Macam saya bagi tahu pada awal conversation kita tadi, ia ada template. Kalau pernah guna Canva, macam tu lah.
Just kita letak design je, memang mudah sangat-sangat. Okay, lepas tu yang kedua, kenapa para usahawan kena ada kena ada website adalah untuk meningkatkan kita punya kewujudan dalam online syarikat kita tu. Orang tahu, daripada situlah akan meningkatnya trust orang kepada syarikat kita dan orang boleh mengakses maklumat mengenai syarikat kita. Selepas lepas tu sebagai alat penjanaan jualan kita. Daripada situ dia ada produk lain, boleh beli macam tu. Orang boleh tengok. Ya. Saya setuju. Itulah antara kenapa perlu adanya website. Bagus. Terima kasih banyak Balkis selaku wakil kepada sosumi.my. Kami di Mainik sentiasa mendoakan orang kata apa tu, kejayaan lah ya. Semoga lebih bertambah berjaya lagi lah, meningkat lah sale lepas ni, walaupun dah banyak dah. Kemudian bila dah online ni, lagi banyak orang tahu, lagi banyak orang kata dari segi branding tu, orang boleh menambahkan lagi pengguna dan sebagainya kan. InsyaAllah lah. Terima kasih banyak. Dan kami juga berterima kasih mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada Lembaga Pertubuhan Peladang kerana banyak sangat program dengan Lembaga Pertubuhan Peladang. Lembaga Pertubuhan Peladang sangat dia orang kata apa ya, menitik beratkan perkembangan kita panggil apa, ahli ya tak? Ahli yang berdaftar, usahawan-usahawan yang berdaftar di bawah dia orang lah kan. Jadi berbagai peluang dibagi. Macam dengan website ni, macam yang khusus-khusus yang lain, saya rasa banyak. So anda yang mana yang ada produk-produk yang berkaitan dengan asas, kalau boleh saya kata asas tani lah kan, boleh tak kata kan, produk yang berkaitan dengan asas tani kan. Yang berkaitan dengan asas tani, pergilah ke pejabat pertubuhan peladang kawasan. Daripada situ kita dapat tahu. Kadang-kadang ni macam dengan kawan saya pun ada nak buat pertanian, pencin, tak tahu apa nak buat kan, tanah ada. So dia buat sendiri, lepas tu tak jadi dia merajuk dah setahun tak mau buat dah. So pergilah ke pejabat tu, dapatkan nasihat. Macam dengan sos umi, pergi ke buat dengan apa ni. Jadi dia orang akan guide kita sampai kita berjaya insya-Allah. Bukan di segitu saja. Bantuan pun banyak juga, betul tak? So banyaklah kelebihan dia. Terima kasih banyak kepada Zack Niaga, Zack lah, betul tak? Zack Niaga Sdn Bhd, betul yang mengeluarkan produk umi, terutamanya di sini sos umi. Pelbagai produk yang ada, anda boleh pergi ke sosumi, sosumi.my, dan di situ ada banyak produk, semua produk ada kat situ, anda boleh tengok sendiri. Kalau nak jadi ejen pun boleh, pergi ke bahagian kontak, boleh kontak terus ke Zack Niaga, dia boleh bincang lah macam mana. Okay, itu saja. Terima kasih banyak sekali lagi daripada pihak Mainik kepada Balkis. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian untuk join program sesi live ni 1 jam ni. Terima kasih banyak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Balkis ya. Jumpa lagi. Okey. Dan kepada anda di luar sana, jumpa lagi. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk mendaftar domain.biz.my khusus untuk anda pemilik SSM, yang mana yang berdaftar sahaja yang boleh. Syaratnya kena ada SSM. Pasal apa kami syaratkan kena ada SSM? Itu salah satu yang kelebihan sebenarnya untuk Mainik. Kita menjaga keselamatan domain. Bukan saja-saja boleh tipu ke apa, tak boleh. Kita ada menjaga keselamatan. Inilah bezanya domain.my dengan domain yang lain. Domain.my insya-Allah terjaga, terjamin di segi keselamatan digitalnya insya-Allah. Baik, itu saja daripada saya, Cikgu Yasir. Jumpa lagi untuk sesi yang minggu depan, hari Senin, 1 hingga 2 insya-Allah, bersama dengan saya dan juga hos anda tetap, Cik Izian. Kembali kepada Cik Izian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi. Bye-bye. Alright, terima kasih Cikgu Yasir dan juga Cik Balkis di atas perkongsian yang diberikan tadi.
Jadi kepada anda semua yang dah ada bisnes sendiri tapi belum ada website, tapi nak ada website ataupun produk go to brand, jangan tunggu lama-lama, pihak Mynik sedia membantu anda. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita dah pun tiba di penghujung rancangan. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada anda yang sudi menonton bersama kami hari ini, sudi meluangkan masa anda. Dan saya juga ingin memohon maaf lah jika ada sebarang kekurangan ataupun terkasar bahasa dari pihak kami. Hingga kita berjumpa lagi pada hari Isnin di minggu hadapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.